lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, permudahkanlah segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, rungkaikanlah segala simpulan pada lidahku. Yafqahu qawli, supaya difahami kata-kataku. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu pada diri kami ini melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau sahajalah wahai Allah, Tuhan yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang saya muliakan pengacara ataupun moderator majlis kita pada pagi ini. Seterusnya rakan-rakan sahabat pencinta Al-Quran yang sentiasa beristiqamah dalam majlis-majlis ilmu secara online. Alhamdulillah. Sebenarnya program seperti ini ataupun majlis ilmu walaupun secara online ada keberkatannya. Kerana keberadaan kita dalam majlis ilmu ini mendatangkan rahmat dari sisi Allah, mendatangkan ketenangan dan satu kepuasan jiwa kita. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi illa nazalat alaihimur rahmah wa hafathumul malaikah wa ghasyiathumur rahmah. Sebagaimana Nabi SAW nyatakan bahawa mana-mana satu perhimpunan yang diadakan di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid, maka Allah Ta'ala menghantarkan malaikat untuk mengerumuni ataupun mengelilingi majlis itu, dan mereka akan dilimpahkan dengan rahmat dan ketenangan. Pada asasnya berhimpun di masjid, walaupun perhimpunan itu tidak ada di masjid, adanya secara online dan sebagainya, juga mendapat kelebihan. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menginginkan pada dasarnya kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala, iaitu menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan satu tuntutan setiap orang-orang Islam. Maka tajuk yang akan kita bincangkan pada pagi ialah keutamaan menyambung silaturrahim. Silaturrahim ialah tali persaudaraan yang melibatkan rahim. Rahim asalnya ialah kandungan. Rahim ibu yang mengandungkan anak-anaknya dan melahirkan anak. Dan rahim merupakan salah satu daripada nama-nama Allah, Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menamakan pada zatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ta'ala yang Maha Pemurah, Allah Ta'ala yang Maha Penyayang, pengasih lagi Maha Penyayang. Maka tuan-tuan muslimin, muslimat ni rahmati Allah sekalian, Nabi SAW menyatakan, kullukum min Adam wa Adamu min turab. La fadla li Arabiyyin wala li ajamiyyin illa bittaqwa. Semua kamu adalah dilahirkan daripada zuriat keturunan daripada Nabi Adam dan isterinya Hawa. Tidak ada sebarang kelebihan pada bangsa seseorang itu, keturunan sebagainya, melainkan kelebihan nilaian di sisi Allah Ta'ala ialah taqwa. Allah Ta'ala melihat pada taqwa. Bermakna manusia satu rumpun ataupun keturunan daripada Nabi Adam, yang mana isteri baginda yang bernama Hawa yang melahirkan anak sehingga berkembang biaklah di atas muka bumi ini, sehingga akan melahirkan manusia begitu ramai di atas muka bumi. Asalnya daripada bapa Adam yang satu, dan dijadikan daripada Adam itu isterinya Hawa, dan seterusnya berkembang biak menjadi manusia sehingga sekarang. Allah Ta'ala jadikan silih berganti satu generasi kepada generasi sehingga sampai pada generasi kita sekarang ini.
Dan kita juga ada keluarga. Daripada ibu bapa kita lahirlah adik-beradik kita. Daripada datuk kita lahirlah pak saudara kita, mak saudara kita sebagainya. Dan bila tengok lagi datuk nenek kita, moyang kita, dah berapa ramai sepupu kita, dua pupu kita, waris-waris kita yang menjadi ahli keluarga kita. Alangkah indahnya jika semua ini bersatu hati dan menunjukkan satu hubungan yang baik antara satu sama lain. Kerana menghubungkan silaturahim. Lantaran itulah dinyatakan bahawa menghubungkan silaturahim itu adalah satu bahagian daripada cabang-cabang iman. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetamunya. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia menyambungkan silaturahim. Dalam hadis ini dua perkara yang dapat kita fahami. Yang Nabi SAW memberikan penekanan, iaitulah kejiranan. Ataupun kita katakan dhaif, tetamu kita. Sesiapa yang beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamu. Tetamu ialah orang yang datang ke rumah kita, yang mana mereka sama ada datang sekejap ataupun bermalam sehingga 3 hari. Maka mereka adalah tetamu kita, hendaklah kita muliakan tetamu. Lebih-lebih lagi tetamu kita itu yang daripada kalangan ahli keluarga kita yang jauh datang, lalu datang menziarahi kita ataupun untuk menghubungkan silaturahim, maka mereka adalah tetamu. Maka memuliakan tetamu itu sebahagian daripada tanda orang yang beriman. Orang yang kuat memuliakan tetamu ialah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS menyatakan bahawa satu malam baginda menerima tetamu 3 orang. Yang mana Nabi Ibrahim tidak mengetahui bahawa tetamu itu adalah malaikat yang Allah Ta'ala utuskan untuk menyampaikan beberapa perkhabaran kepada Nabi Ibrahim AS. Maka Nabi Ibrahim AS dengan segera memuliakan tetamu itu dengan menyembelihkan kibas yang gemuk dan dimasak, dibakar dan dihidangkan pada tetamunya pada malam itu. Maka dengan terkejut Nabi Ibrahim melihat tetamu tidak menjamah walaupun sedikit daripada hidangan yang dihidangkan itu. Sedangkan yang dimasakkan itu yang terbaik, daging pilihan. Masakan yang terbaik, tetapi tetamunya tidak menjamah. Bahkan Nabi Ibrahim merasa sesuatu dalam dirinya. Lalu para malaikat menyatakan bahawa aku sebenarnya para malaikat. Kami adalah para malaikat diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan khabar gembira kepada kamu. Yang pertama, sesungguhnya wahai Ibrahim, engkau akan mendapat cahaya mata, iaitulah isterimu yang bernama Sarah akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki. Dan perkhabaran kedua ialah bahawa Allah Ta'ala akan menurunkan bala kepada kaum Lut. Akan dimusnahkan seluruh yang beriman, orang yang kafir. Jadi nak nyatakan bahawa Nabi Ibrahim AS memuliakan tetamu. Begitu juga Nabi kita SAW memuliakan tetamu. Maka ini tanda-tanda iman, tanda-tanda kesempurnaan iman, memuliakan tetamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Sesiapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Bermakna memutuskan silaturahim itu adalah suatu dosa. Nabi SAW menyatakan, la yadkhulul jannata man qati'. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Orang yang putuskan silaturahim tidak akan masuk syurga, kata Nabi SAW. Bermakna ini satu perkara yang sangat besar.
menyebabkan sama ada ke syurga atau ke neraka. Bermakna menghubungkan silaturahim satu tuntutan dan merupakan kewajiban atas setiap Muslim. Sehingga kan Nabi SAW menyatakan bahawa orang yang menghubungkan silaturahim itu, menyatakan bahawa Nabi memberi amaran bahawa orang yang memutuskan silaturahim itu akan diancam dengan azab neraka. Yang kedua, fadilat ataupun kelebihan menghubungkan silaturahim itu ialah dipanjangkan umur dan diluaskan rezeki. Orang suka mengunjungi sanak saudaranya, menghubungkan silaturahim, akan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi asarihi falyasil rahimah. Wa yunsa lahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambungkan silaturahim. Subhanallah. Nabi SAW menyatakan siapa-siapa yang nak yubsatalahu fi rizqihi, Allah Ta'ala luaskan rezeki dia, murahkan rezeki dia, maka hubungkan silaturahim. Ada lagi antara lainnya ialah kawan-kawan arwah ayah kita, kawan-kawan arwah ibu kita, yang ibu kita baik dengan ada kawan karib dia, ataupun arwah ayah kita ada kawan baik dia, maka kita hubungkan, teruskan sambungan persahabatan arwah ayah kita, ibu kita, dengan kita berbuat baik kepada mereka, iaitu memberikan sedekah jika mereka miskin, ataupun selalu mengunjungi mereka. Itu juga termasuk dalam tuntutan agama dan menyebabkan kita luas rezeki, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjauhkan daripada bala, daripada musibah. Maka adalah dia menghubungkan silaturahim. Dengan kita berhubung silaturahim juga, kita berhubung dengan Allah Ta'ala. Menyambung ataupun menghubungkan silaturahim itu sama ada menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana sebuah hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, Inna Allah khalaqal khalqa hatta iza fara minhum qamatir rahim faqalat haza maqamul aiz a'iza bika minal qati'ah. Qala na'am, ama tardayna an yasila man wasalaka wa aqta'a man qata'aka? Qalat bala. Qala fazalika lak. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tuan-tuan, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk, hingga apabila dia selesai dari menciptakan mereka, maka rahim pun berdirilah seraya berkata, ini adalah kedudukan orang yang berlindung denganmu dari memutuskan. Ia berfirman, benar. Apakah engkau redha jika aku menyambungkan orang yang menyambungkan engkau dan memutuskan orang yang memutuskan engkau? Ia menjawab, iya. Allah berfirman, itulah untukmu. Subhanallah. Dalam hadis ini dinyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan rahim. Maka Allah Ta'ala nyatakan bahawa sesiapa yang menghubungkanmu akan dihubungkan, siapa memutuskanmu maka akan diputuskan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan bahawa orang yang menghubungkan silaturahim, dia akan berhubung dengan Allah, dia akan mendapat rahmat Allah Ta'ala sentiasa, mendapat keberkatan hidupnya, mendapat keberkatan pada hartanya apabila kita menghubungkan silaturahim. Dan apabila kita memutuskan silaturahim, bermakna kita telah memutuskan hubungan dengan Allah Ta'ala. Bagaimana jika putus hubungan dengan Allah?
Lihat sajalah bagaimana pesawat, kapal terbang. Kapal terbang yang berlepas daripada landasannya, tiba-tiba terputus hubungan dengan radar ataupun dengan pesawat. Apa akhirnya? Akhirnya jatuh. Ditemui kapal terbang itu jatuh dalam hutan, puncak bukit, dalam laut sebagainya kerana terputus hubungan dengan menara kawalan. Begitu juga misalnya tuan-tuan menggunakan internet, pergi ke suatu tempat yang kita tidak ketahui tempat itu. Hanya bergantung dengan internet semata-mata untuk GPS, untuk waves dan sebagainya. Tiba-tiba satu tempat yang kita mencari-cari itu hilang internet, tak ada. Terputus line. Dan tentulah kita akan tersesat dan tak akan jumpa destinasi untuk kita ke sana. Kerana terputus perhubungan. Begitu juga kita dalam perjalanan kita menuju Allah, menuju syurga Allah Ta'ala. Tiba-tiba terputus. Haluan kita terarah ke lain. Dan tentu kita tak sampai kepada Allah. Dan tentu kita tak akan sampai ke syurga Allah Ta'ala. Kenapa? Terputus hubungan dengan Allah Ta'ala. Kerana memutuskan silaturahim. Berdasarkan hadis ini, siapa menghubungkan silaturahim, maka dia terhubung dengan Allah. Siapa memutuskan silaturahim, maka dia telah terputus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Maka jelas kepada kita dengan dua hadis ini, bahawa Nabi SAW menyatakan, La yadkhulul jannata man qati', tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Subhanallah. Baik tuan-tuan, yang ketiga ialah penyebab masuk syurga dan dijauhkan daripada api neraka. Dengan kita menghubungkan silaturahim itu ialah penyebab kita boleh masuk syurga Allah dan akan dijauhikan kita daripada azab api neraka. Balasan orang yang menyambungkan silaturahim adalah didekatkan dengan syurga. Itulah kurniaan Allah. Didekatkan dengan syurga dan dijauhkan daripada api neraka. Ini berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana sabda baginda, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasilur rahim. Sadaqa Rasulullah SAW. Engkau mengabdikan diri kepada Allah dan tidak menyungutukan dengan sesuatu. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan sambungkanlah silaturahim. Ini Nabi SAW menyatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bermakna satu pesanan yang sangat penting, iaitu abdikan diri pada Allah. Jangan syirik dengan Allah. Dirikan salat, keluarkan zakat dan hubungkan silaturahim. Dalam hadis ini deretan rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam. Yang ini abdikan diri pada Allah, iaitu mengakui bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bersaksi bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jangan sekutukan dengan Allah dengan sesuatu. Dirikan salat, tunaikan zakat. Ini deretan rukun-rukun Islam. Tiba-tiba last sekali watasilur rahim. Watasilur rahim, hubungkan silaturahim. Bermakna satu perintah yang sangat tinggi walaupun dia tak termasuk dalam rukun-rukun Islam, tetapi ia hampir-hampir berada dalam senarai itu. Maka sangat pentingnya kita menghubungkan silaturahim. Subhanallah. Bagaimana besarnya dosa jika meninggalkan salat. Bagaimana besarnya dosa jika tidak mengeluarkan zakat. Bagaimana besarnya dosa seorang yang syirik dengan Allah. Begitulah juga besarnya dosa memutuskan silaturahim. Subhanallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dan satu lagi riwayat daripada riwayat
juga daripada Bukhari dan Muslim, in tamassaka bima amartuhu bihi dakhala al-jannah. Jika dia berpegang dengan apa yang kuperintahkan kepadanya, dia akan nescaya akan dapat masuk syurga. Yang kelima, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Yang mana kita menghubungkan silaturahim itu merupakan satu bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang mana maka dengan menjalankan perintahnya, maka kita taat kepada Allah. Menjalinkan silaturahim juga merupakan salah satu cara meningkatkan akhlak yang terpuji. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Sadaqallahul Azim, Surah Ar-Ra'd ayat 21. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Dan mereka takut kepada Rabb, kepada Tuhan, dan takut pada hisab yang buruk. Bermakna, orang yang menghubungkan silaturahim, apa yang Allah Ta'ala perintahkan iaitulah menghubungkan silaturahim. Kenapa? Kerana mereka takutkan Allah. Takutkan hisab yang buruk. Mafhum mukhalafah daripada ayat ini yang dapat kita fahami di sebalik ayat ini ialah dengan kita menghubungkan silaturahim, kita akan dihisabkan dengan hisab yang mudah. Allah Ta'ala permudahkan hitungan amal kita, perjalanan kita ke syurga, sekiranya kita menghubungkan silaturahim sesama ahli keluarga kita. Subhanallah. Sebaliknya, sesiapa yang memutuskan silaturahim, maka dia mengalami perjalanan yang sukar untuk ke syurga Allah Ta'ala. Yang keenam, pahala seperti merdekakan hamba. Dapat ganjaran pahala yang sangat besar jika kita menghubungkan silaturahim. Dapat pahala sebagaimana memerdekakan seorang hamba. Subhanallah. Baik. Ama innaki law a'taitiha akhwalaki kan a'zama li ajrik. Yang mana adapun jika engkau memberikannya pada saudara-saudara kamu, nanti lebih besar pahalanya untukmu. Yang ketujuh, kita bersedekah terhadap keluarga sendiri tidak seperti sedekah terhadap orang lain. Misalnya pahala sedekah. Besar ada ganjaran pahala sedekah ni kepada orang yang bukan ahli keluarga kita. Tetapi lebih besar pahala kita bersedekah, berbuat baik kepada ahli keluarga kita. Dengan ahli-ahli keluarga kita. Kita bersedekah, dapat pahala sedekah, dapat pahala silaturahim, dapat pahala berbuat baik kepada jiran. Misalnya kejiranan kita lah. Ada ahli keluarga kita, anak saudara kita, sepupu kita, mak saudara kita, bapa saudara yang berjiran dengan kita. Tiba-tiba kita berbuat baik kepadanya, kita mendapat ganjaran pahala yang besar. Dapat pahala berbuat baik pada jiran, dapat pahala berbuat baik sesama Muslim, dapat pahala berbuat baik kepada ahli keluarga. Bermakna berganda-ganda kebajikan kita dapat jika kita berbuat baik kepada ahli keluarga kita. Subhanallah. Mengunjungi saudara. Bila kita datang rumah saudara kita, dah tentu kita buat buah tangan. Bawa gula misalnya. Bawa wang, berikan kepada ahli keluarga. Itu sebenarnya sedekah itu lebih besar pahala. Al-jari zil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wabnis sabil. Allah Ta'ala sebut asing. Ya, asing maknanya jiran kita yang bukan ahli keluarga dan jiran ahli keluarga. Jiran yang terdiri daripada ahli keluarga itu terlebih aula kita berbuat kebajikan. Kerana kita mendapat pahala yang
lebih besar lagi. Kerana dia jiran kita, dan dia saudara kita, ahli keluarga kita, dan dia miskin misal. Kita bantu dia lebih besar lagi pahala. Subhanallah, sebagaimana hadis Nabi SAW daripada Salman bin Amir radhiyallahu. As-sadaqatu 'alal miskini sadaqatun wa 'ala zirrahimi isnatani sadaqatun wasilatun. Nabi beritahu bahawa hadis ini hadis riwayat Tirmizi. Nabi beritahu bahawa sedekah kepada orang miskin, maka kita dapat pahala sedekah. Sebaliknya jika kita bersedekah kepada ahli keluarga kita yang miskin, kita dapat dua ganjaran pahala. Pertama sekali dapat pahala sedekah, yang kedua dapat pahala menghubungkan silaturahim kerana dia adalah ahli keluarga kita. Subhanallah. Bagaimana sebuah hadis Nabi SAW, laha ajrani, ajrul qarabati wa ajrul sadaqah. Dia mendapat dua ganjaran pahala. Yang mana ganjaran pahala berbuat baik kepada kaum kerabat, dan satu lagi mendapat pahala berbuat baik atau bersedekah. Dua ganjaran pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan lagi, meskipun silaturahim memiliki banyak keutamaan, tidak sedikit orang yang meninggalkannya. Maknanya walaupun banyak kelebihan kita bersilaturahim itu, tapi ramai orang mencuaikannya. Putus silaturahim. Lebih-lebih lagi zaman kita sekarang ini. Masing-masing sibuk, kita pun sibuk, saudara kita pun sibuk, masing-masing sibuk. Lebih-lebih lagi perkara yang amat menyedihkan ialah sepupu dah tak kenal sekarang ini. Anak-anak saudara kita dengan anak saudara anak abang kita, anak kakak kita, dah terputus dah. Seolah-olahnya mereka ini seperti orang lain dah. Pupu, dua pupu, tiga pupu dah menjadi seorang orang asing. Seingat kita lah masa kita masih kecil, ini satu pengalaman dah. Masa kita kecil dulu, ayah kita selalu bawa kita menziarahi ahli keluarga. Bukan sahaja sekadar kita dibawa mengunjungi ahli keluarga, bahkan kita tidur di rumah saudara kita. Kita boleh tidur di sana, makan bersama, tangkap ayam kampung, sembelih, pakak-pakak masak. Itu satu kegembiraan. Sekarang ini kalau keluarga kita daripada jauh datang, kita ajak makan di kedai, bila si bungkus saja. Tak ada dah masak-masak di rumah, ajak makan dekat kedai, lepas tu balik. Dah tak bermalam, kita tak bermalam rumah saudara kita. Saudara kita pun tak bermalam di rumah kita. Jadi kalau daripada jauh dia cari hotel, dia cari homestay, dan dah kurang silaturahim itu, dah kurang. Misalnya dulu kenduri kendara, ahli keluarga kita daripada jauh datang, sambil datang menyembelih lembu, lapah bersama, yang gulai, yang kupas bawang, yang buat sayur, semua tu ahli keluarga kita gotong royong masakkan untuk kenduri kendara. Sekarang ini keluarga kita yang jauh-jauh datang makan aja, buat kenduri kita cari kita kontrak, kita cari pembekal, mana-mana pembekal, bekalkan makanan. Dia sudah dah makin zaman makin lama, makin memaksa kita memutuskan silaturahim. Tetapi masih lagi ada cara lain kita boleh berhubung dengan silaturahim, dengan cara telefon, dengan WhatsApp selalu berhubung, dengan telefon boleh kita berhubung, bertanya khabar, dengan Facebook kita boleh hubungkan. Tetapi banyakkannya benda-benda itu boleh melarakan daripada menghubungkan silaturahim. Tidak sama dengan kita menziarahi mereka, tidak sama dengan kita mengunjungi mereka. Lebih-lebih lagi mereka dalam keadaan ditimpa musibah dan sakit dan sebagainya.
Subhanallah. Baik, sikit lagi. Kita petik beberapa hadis Nabi SAW. Antaranya daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang amalan yang utama." Maka baginda bersabda, "Sil man qata'aka, wa'ti man haramaka, wa'arid amman zalamaka." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini Nabi beritahu satu formula, satu poin-poin tips yang sangat cemerlang. Maka Nabi beritahu, berikanlah kepadaku amalan yang utama. Amalan utama, apakah dia amalan utama? Maka Nabi beritahu, sil man qata'aka. Kamu hubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan. Bagaimana kalau ada ahli keluarga kita yang tak datang rumah kita, buat kenduri pun dia tak datang, jemput makan pun dia tak datang, ada kematian pun dia tak datang, kamu jangan berdendam dengan mereka. Kamu pergi hubung, kamu pergi rumah dia, pergi ziarah dia. Kamu hubung silaturahim. Ini benda yang besar ni, benda yang utama sekali. Jangan berdendam, dia tak datang rumah aku lagilah payah datang rumah. Dia tak datang kenduri rumah kita, saya pun nanti saya tak akan datang kenduri dia nanti. Jangan begitu. Nabi kata, sil man qata'aka, orang yang memutuskan silaturahim denganmu, kamu hubungkan. Kamu terus berbuat baik dengan dia. Ini satu perkara yang utama sekali Nabi beritahu. Wa a'ti man haramaka, kamu beri pada orang yang kedekut, bakhil denganmu. Walaupun dia bakhil, tak pernah beri sesuatu pada kamu, kamu teruskan beri kepadanya. Jangan peduli. Ini satu urusan yang besar. Nanti ganjaran pahalanya sangat besar di hari akhirat nanti. Kerana kamu telah buat sesuatu yang sukar. Walaupun sukar, kamu paksa juga berbuat baik kepadanya. Yang ketiga, wa'arid amman zalamaka. Kamu jangan simpan dendam pada orang yang buat zalim padamu. Siapa buat zalim, buat nyaya pada kamu jangan ambil kisah dengannya. Kamu terus berharap dengan ganjaran pahala dari Allah. Kamu terus mengharapkan kurniaan daripada Allah. Kerana Allah Ta'ala tidak menzalimi hamba-hambanya. Orang yang buat zalim pada kita nanti, Allah Ta'ala akan menyelesaikan di hari kiamat nanti. Maka kalau kita balas, kalau kita berdendam, maka keburukan akan sampai pada kita, akan kembali kepada kita. Maka kita juga yang rugi. Maka serahlah kepada Allah. Allah yang maha adil dan Allah Ta'ala yang maha bijaksana. Orang yang memutuskan silaturahim tidak hanya berdosa besar, melainkan juga akan diberikan pembalasan daripada Allah Ta'ala. Bukan sahaja dapat dosanya, bahkan dia akan mendapat pembalasan yang dahsyat. Kita lihat bagaimana hadis Nabi SAW. Ar-rahimu mu'allaqatun bil arshi. Taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Sadaqa Rasulullah SAW. Rahim itu bergantung pada arash. Seraya berkata, sesiapa yang menyambung hubunganku, nescaya Allah menyambungkannya. Barang siapa memutuskan aku, nescaya Allah Ta'ala akan memutuskan hubungan dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Juga seumpama dengan hadis tadilah yang telah kita bincangkan. Maknanya, Ar-Rahim itu diberi keutamaan oleh Allah Ta'ala. Ia berkata, siapa-siapa yang menghubungkan aku, dia telah berhubung dengan Allah. Dia telah berhubung dengan Allah. Sesiapa yang memutuskan hubunganku, maka dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah Ta'ala. Maka apa jadi bila terputus hubungan dengan Allah? Dia tak akan mendapat rahmat Allah. Dia tidak akan mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Kita lihat lagi satu hadis yang mana Nabi SAW menyatakan. Hadis ini riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin laylatal jumu'ati fala yuqbal amalu qati'ir rahim
Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya amal ibadat manusia akan diperlihatkan setiap hari Khamis malam Jumaat. Maka tidak diterima amal ibadah orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Subhanallah. Baik puan-puan sekalian, hadis ini satu peringatan pada kita sebenarnya. Amalan kita yang kita lakukan ini akan dibentangkan pada hari Khamis, malam Jumaat. Sebab itulah tutup guru kita memuliakan malam Jumaat, menghidupkan malam Jumaat itu. Semulia-mulia malam Jumaat, semulia-mulia hari Jumaat, penghulu segala hari. Maka pada hari Khamis, sebab itu Nabi suka berpuasa pada hari Khamis. Nabi berpuasa hari Khamis, hari Isnin. Rupa-rupanya ada satu rahsia di sebaliknya, dibentang. Nabi beritahu, aku suka apabila dibentangkan amalku, aku sedang berpuasa. Bermakna hari Khamis, malam Jumaat kita dalam keadaan siang kita berpuasa, malamnya kita beribadah pada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala bentangkan amalan kita, pahala pada hari Khamis, malam Jumaat, dan tidak akan diterima amalan orang yang memutuskan silaturahim. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allah Ta'ala tak terima amalan orang yang memutuskan silaturahim. Oleh itu, kesimpulan dapat kita ambil daripada beberapa hadis dan ayat suci Al-Quran Karim ialah kewajiban kita menghubungkan silaturahim. Kalau orang lain beri salam, wajib kita jawab. Kita beri salam, orang lain wajib jawab. Kerana apa? Nak jaga hubungan sesama kita. Hak antara Muslim dengan Muslim yang lain. Maka ini hak saudara kita. Hak waris-waris kita. Hak ahli keluarga kita ialah kita menghubungkan silaturahim. Jangan hanya benda sekecil saja kita bermasam muka. Jangan hanya benda yang remeh-temeh kita bermasam muka sama ahli keluarga. Jangan sekali-kali bimbang takut terhalang kita daripada masuk syurga Allah Ta'ala. La yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa salatati ayyam. Tidak halal bagi seorang Muslim bermasam muka dengan saudara dia yang lain lebih daripada 3 hari. Tidak halal bermakna lepas daripada 3 hari dah tanggung dosa dah. Tiap-tiap hari berdosa. Kerana apa? Bermusuh dengan ahli keluarga, adik-beradik baloh. Bermusuh kerana berebut harta pesaka. Tidak bertegur sapa 10 tahun. Ada. Berebut tak puas hati dengan pembahagian pesaka. Lalu bermasam muka, tidak bertegur sampai mati. Putus silaturahim kan. Padahalnya harta pesaka je pun peninggalan arwah ayah dengan arwah ibu. Bukan rompok harta dia, tapi dah tak boleh. Dah dia sikap. Ada yang berbunuh-bunuhan, sanggup bunuh kerana tak puas hati dengan pembahagian harta pesaka. Bukan sepupu dua pupu, adik-beradik dah berbalah. Ajak anak beranak pula bermusuh dengan dia. Maka ini satu sangat dosa yang sangat besar yang menyebabkan Nabi sebut la yadkhulul jannata man qati', tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Oleh itu marilah sama-sama kita hubungkan silaturahim. Selalu berdoa untuk kebaikan ahli keluarga kita. Sentiasa berdoa supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa ahli keluarga kita keseluruhannya. Di sana terdapat satu ganjaran pahala sangat besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka yang selalu menghubungkan silaturahim, insyaAllah. Sekali itulah untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua dan masuk kita dalam kalangan orang-orang yang salih dan melakukan amal-amal salih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu soalan kat sini. Assalamualaikum Ustaz. Jika ahli keluarga berkali-kali memfitnah keluarga kita menyebabkan terputus silaturahim antara adik-beradik yang lain, jadi kita jauhkan diri darinya sebab takut akan bertambah-tambah fitnah tu. Apa pandangan Ustaz? Subhanallah. Baik, terima kasih atas pertanyaan ini. Pertama sekali,
Nabi beritahu silman qata'aka. Tadi baru kita baca hadisnya, jawapannya ada di situ. Silman qata'aka. Nabi berpesan setelah diminta memberikan satu nasihat, berikan satu panduan, Nabi kata silman qata'aka, kamu hubungkan silaturahim orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Orang yang memfitnah kita, orang yang suka mengada-adakan cerita bohong terhadap kita, maka kita jangan balas fitnah itu. Jangan kita bermusuh dengannya. Teruskan kita berbuat baik. Dan lagi Nabi beritahu bahawa orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang mendahulu memberi salam. Orang yang dahulu menghulurkan salam persahabatan. Walaupun dia memfitnah kita, walaupun dia memusuhi kita, kita tetap berbuat baik kepadanya. Dengan harapan Allah Ta'ala akan membalas segala perbuatannya, dan kita juga mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sambil itu kita berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bukakan pintu hatinya, jangan bermusuhan dengan kita. Itu perlu juga. Sebab kadang-kadang kita doakan keburukan pada orang. Jangan, lebih baik kita doakan kebaikan. Ya Allah, ya Tuhanku, lembutkanlah hatinya. Bila kesedaran kepadanya, jangan lagi memfitnahkan aku. Banyak kita berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala lembutkan. Bagaimana kalau orang marah pada kita, kita bersikap lembut dengannya, dia akan lembut akhirnya. Kalau kita juga bersikap kasar, keras, maka akan berlakulah benda lebih besar, makin merebak. Api yang panas disimbah dengan minyak petrol. Makin menyala api itu. Tapi api yang menyala, kita simbahkan dengan air, dengan pemadam api. Maka insyaAllah api itu akan padam. Orang yang berbuat jahat pada kita, kita balas dengan benda baik insyaAllah. Bukannya akan terhenti dan dia akan malu pada diri sendiri satu ketika nanti. Wallahu'alam. Ya, ada lagi Okey, soalan? Ustaz, ada lagi satu daripada Puan Sahana. Macam mana pula kita kalau adik-beradik ni yang tak mahu terima teguran? Adakah kita block terus? Adik-adik tak mahu terima teguran juga sama dengan tadilah. Ya, kita dah tegur dia, kita dah beri salam dengan dia, kita dah hulurkan salam persahabatan, dia tak mahu terima kebaikan yang kita hulurkan itu, maka serah padanya. Kita dah mulakan nak berkawan, nak berbaik-baik, tapi dia tak mahu berbaik, serah pada Allah Ta'ala. Ya. Ya Ustaz, kadang-kadang melalui bukan setakat adik-beradik Ustaz kan. Kadang-kadang rakan-rakan sekerja pun macam tu lah juga. Kadang-kadang bila kita tegur, dia akan balas balik, kita tak boleh terima teguran daripada dia. Walhal kita nampak di situ untuk elak daripada terus-menerus berlaku perselisihan faham ataupun salah sangka, lebih baik kita berdiam diri. Itu langkah yang terbaik bagi saya lah. Baik kita berdiam diri untuk ambil masa yang lebih, walaupun ambil masa yang lebih lama, Ustaz kan lama untuk kita dalam tempoh bertenang tu, mungkin ada hikmah dengan cara itu dan masing-masing dapat berfikirlah kan Ustaz kan. Dan Tiga hari. Nabi beritahu 3 hari. Setakat 3 hari Ustaz. Tapi Setakat 3 hari. kalau kata kita kadang-kadang hati kita ni terlalu ego Ustaz. Ego sangat kan. Sampai ambil bertahun-tahun lamanya. Ada yang macam tu. Kalau macam tu kita telah terpengaruh dengan hasutan syaitan. 3 hari saja Nabi beri ruang, kita nak marah pun 3 hari saja kita tahan kemarahan kita. Lepas pada 3 hari kita kena ambil jalan perdamaian. Kita hulurkan salam perdamaian, dia tak mau berdamai, dialah yang menanggung risikonya. Kita dah hulurkan perdamaian dengannya. Okay. Kita akan rugi insyaAllah. Di situ kan dia dah kata terlalu ikutkan
bisikan syaitan itulah tadi menyebabkan kita sendiri yang rugi sebenarnya Ustaz kan. Betul, betul. Kadang-kadang kita tak sedar yang part tu. Ya. Okey, alhamdulillah jazakallah khairan kepada Ustaz Ustaz Fikri atas pesan ilmu ini, iaitu menghubungkan silaturahim dan dosa memutuskannya. Oleh itu menjadi kewajipan kita lah yang mempereratkan hubungan silaturahim ini dan menjauhi perkara-perkara yang boleh memutuskannya. Dan masalah itu hendaklah ditangani dengan penuh hikmah. Dan kita akan terasa indah dan bahagia jika hidup hubungan kita silaturahim ini terpelihara. Dan apa artinya kekayaan, apa artinya kedudukan dan pangkat itu jika hidup diisi permusuhan dengan orang di sekeliling kita. Dan ingatlah silaturahim ini membawa kebahagiaan dan memutuskannya akan membawa kepada kecelakaan dunia dan akhirat. Semua ni tahu Ustaz benda ni macam ni, semua ni tahu, tapi itulah Ustaz kan, terlalu kerasnya hati kita ni. Kan? Kerasnya hati kita. Nak lembutkan hati tu, maka berfikirlah kita. Dan Ustaz dan para penaja, terima kasih atas kesediaan menaja sebab program kita, dan saya serahkan kembali kepada Ustaz untuk menutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma azibil kafarata wal musyrikin a'da ad-din alladzina yasudduna an sabilik wa yukazzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih zata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmata وثبتهم على ملة نبيك ورسلك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذين عاهدتم عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ووجها منيرا وتوفيقا حسنا وتوبة نصوحا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.